Ini adalah kisah tentang tiga orang lelaki yang ada di dalam gua, kan, yang ketika mana mereka berjalan kemudian sudah malam, kemudian mereka berlindung di dalam sebuah gua dan kemudian tiba-tiba gua itu tertutup oleh batu besar, ditutup oleh batu yang besar. Okey, saya just lukiskan macam ini sahaja. Kita tak bawakan hadis sebab panjang sangat hadis tu. Kita bawa ringkasan sahaja. Tajuk kita yang kita nak bincangkan berdasarkan hadis ini ialah sedekah itu adalah sebagai pemecah masalah. Tuan-tuan dan puan, mungkin ramai yang ada dalam kehidupan kita pada hari ini yang mungkin fikir tentang masalah-masalah yang dihadapi, kan. Contohnya, ada sebahagian daripada kita yang mereka hari ini terpaksa untuk keluar beli barang makan. Tiba-tiba sebab naik motor tak pakai helmet, terpaksa disaman oleh polis sebagai contoh, kan. Dah habis duit melayang, kan. Dah lah susah nak cari duit bila waktu musim kawalan pergerakan ni. Nak pula disaman oleh polis, lagilah stres di kehidupan dia, kan. Jadi tuan-tuan puan, saya nak bagi tahu tuan-tuan puan, sedekah adalah sebagai satu tools untuk kita memecahkan segala masalah yang ada dalam kehidupan kita. Okey, berdasarkan hadis yang kita nak bincangkan ini ialah tiga orang lelaki yang masuk dalam gua, kemudian gua itu tertutup oleh batu yang besar. Kemudian apa yang berlaku ialah mereka berkata bahawa kita mampu untuk meminta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi mereka pun berkumpul, kemudian salah seorang daripada mereka berdoa, "Ya Allah, aku pernah buat baik kepada kedua ibu bapaku, ya Allah. Jika benar amalan aku itu, ya Allah, maka kau kurniakanlah bantuan kepadaku, kau gerakkanlah batu ini." Maka tuan-tuan dan puan, batu itu tiba-tiba bergerak sedikit, bergeser. Kalau dalam hadis itu bergeser sedikit. Kemudian tak cukup lagi untuk mereka keluar. Apa yang berlaku? Lelaki yang kedua, dia berdoa apa? "Ya Allah, aku ada seorang sepupu yang aku sangat cintai, ya Allah. Dan dia tak suka kepada aku. Tetapi sampai kepada satu masa, keadaan sangat menyekat dan juga sepupu aku itu meminta bantuan aku. Jadi aku buat syarat. Aku kata apa? Boleh dengan syarat kau bagi badanmu kepadaku." Macam tu lebih kurang, kan. Maksudnya dia nakkan perempuan tu. Dia suka sangat dengan perempuan tu, dia cinta sangat dengan perempuan tu. Tetapi bila sampai kepada satu tahap, bila mana dia dah nak hampir-hampir bersama, kalau dalam bahasa sini ialah berzina, tiba-tiba perempuan tu kata apa? Takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Kemudian apa yang berlaku? Lelaki ini tiba-tiba sedar. Kemudian dia kata, "Ya Allah, aku takut kepadamu, ya Allah." Dan dia katakan, "Ya Allah, kalaulah apa yang aku lakukan pada hari itu engkau terima sebagai amal ibadah, maka kau gerakkanlah batu ini." Maka batu itu pun bergeser sedikit lagi. Tapi masih lagi tak cukup. Tiba kepada lelaki yang ketiga. Dia cerita bahawa dia ada seorang pegawai dan kemudian pegawainya masih lagi belum mengambil upahnya, dan dia menjaga upah pegawai tersebut sehinggalah upah tersebut menjadi banyak, sehingga ada unta, ada kambing dan juga ada hamba dan sebagainya. Maka jika dengan asbab aku menjaga upah pegawai tersebut itu dikira sebagai amal ibadah, maka kau tolonglah ya Allah, gunakan amal ibadah tersebut untuk menggerakkan batu ini. Maka batu itu pun terbuka keseluruhannya, kemudian mereka pun boleh keluar. Dan ini adalah hadis yang sahih, hadis daripada Bukhari dan juga Muslim. Tuan-tuan dan puan, apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini? Setiap amalan yang kita lakukan, sama ada dari segi solat, dari segi zakat, dari segi sedekah bahkan, kita boleh menggunakan amalan-amalan tersebut untuk memecahkan segala permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Contoh, pada hari ini kita rasa stres. Contohnya kita rasa stres sebab apa? Sebab makanan tak cukup sebagai contoh, kan. Jadi dengan adanya sedekah-sedekah yang kita dah laksanakan sebelum ini sebagai contoh, kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk meminta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. "Ya Allah, aku pernah ada sedekah dekat pusat tahfiz ni, ya Allah. Jika benar amalan aku itu, ya Allah, maka kau kurniakanlah bantuan kepada hamba-Mu ini, ya Allah. Hamba-Mu ini sangat tersepit, ya Allah." Jadi kita boleh menggunakan sedekah kita itu sebagai bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, so apakah soalan-soalan yang kita boleh tanyakan dalam kehidupan kita melalui hadis yang kedua tadi? Yang pertama, berapa banyak sudah amal sedekah yang kita lakukan sebelum ini, tuan-tuan dan puan?
Contoh, kalau kita dah kalau sebelum ini kita dah banyak sedekah, maka alhamdulillah. Tapi kalau sebelum ini kita masih lagi belum ada sedekah sebagai contoh, bila kita belum lagi ada amal-amal yang kita lakukan, maka amal mana lagi yang kita boleh minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bantu dalam kehidupan kita? Maka oleh sebab itu kita kena tanyakan soalan ini. Apa dia? Berapa banyak sudah amalan sedekah yang kita lakukan? Kenapa? Kerana semakin banyak amal yang kita lakukan, insya-Allah kita boleh meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan bantuan kepada kita melalui amalan-amalan ini. Kemudian soalan yang kedua kita boleh tanyakan dalam kehidupan kita ialah, jika kita dilanda masalah, sudahkah kita meminta bantuan daripada Allah melalui amalan-amalan tersebut? Ada orang yang hari ini mungkin bila dia ada satu masalah sahaja dalam kehidupan dia, dia akan terus pergi berjumpa dengan orang lain. Dia akan terus search dekat Google sebagai contoh. Dia akan terus pergi kepada tempat-tempat yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan, adakah betul cara ini? Adakah betul cara ini apabila kita ditimpa satu masalah, kita terus pergi tanya orang lain, kita terus pergi tanya Google tanpa kita merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu? Maka tuan-tuan dan puan, sangat penting bagi kita untuk kita hidup dalam keadaan yang rabbani, dalam keadaan yang bertakwa, dalam keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan apabila kita ada masalah, terus sahaja kita merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, hari ni aku ada masalah sikit ya Allah. Mungkin duit bulan ni aku tak cukup sangat ya Allah. Dah tengah bulan ni tiba-tiba dah tak ada duit ya Allah. Jadi bagaimana ya Allah? Tolonglah bantu aku ya Allah. Tolonglah bantu aku. Aku ada sedikit bantuan yang aku berikan kepada orang lain, sedikit sedekah yang aku berikan kepada orang lain pada minggu lepas. Jadi ya Allah, kalau amalan itu benar ya Allah, maka bantulah aku pada kali ini ya Allah, kerana aku sangat-sangat memerlukan ya Allah. Jadi begitu cara orang yang rabbani ataupun orang yang bertakwa dalam meminta bantuan dan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan dia.